Number 4, number 3, number 2, number 1. Shawamante. Hai, salam semua. Selamat datang ke channel Teacher Lu. Tajuk tutorial untuk hari ini ialah Tamadun Cina. Tamadun Cina terletak di lembah Sungai Huanghe. Merupakan kawasan yang sesuai untuk dijadikan pusat kerajaan. Kawasan yang subur serta kedudukannya yang strategik. Kerajaan yang muncul ialah dinasti Qing dan dinasti Han. Dinasti Qing merupakan kerajaan yang paling utama semasa pemerintahan Raja Zheng. Geraran Maharaja Xing Huangdi. Kerajaan berpusat di Xianyang. Dinasti Qing wujud antara tahun 221 sebelum Masehi hingga tahun 206 sebelum Masehi. Dinasti Qing mempunyai wilayah yang luas, meliputi bahagian utara sehingga ke Pulau Gobi dan selatan China bersempadan dengan Vietnam. Maharaja Xing Huangdi merupakan pemimpin dinasti Qing, bertanggungjawab menyatukan China. Kestabilan politik telah meningkatkan bidang ekonomi dan sosial. Dinasti Han wujud antara tahun 206 sebelum Masehi hingga tahun 220 Masehi. Diasaskan oleh Liu Bang, geraran Maharaja Cao Zhu. Dinasti Han dapat dibahagikan kepada Han awal dan Han akhir. Han awal wujud antara tahun 206 sebelum Masehi hingga tahun 8 Masehi. Pusat pemerintahan Han awal terletak di Chang'an. Manakala Han akhir wujud antara tahun 25 Masehi hingga tahun 220 Masehi. Pusat pemerintahan terletak di Luoyang. Semasa pemerintahan dinasti Han, terdapat peningkatan dalam bidang perdagangan, pentadbiran dan sosial. Maharaja Han Wudi memerintah antara tahun 140 sebelum Masehi hingga 87 sebelum Masehi dan telah membuka laluan sutera. Laluan sutera merupakan laluan perdagangan daratan yang terpanjang di dunia yang melibatkan China hingga Empayar Rom. Semasa dinasti Han telah mula melaksanakan sistem pemilihan pegawai perkhidmatan awam dan mementingkan sistem pendidikan. Perkembangan pendidikan telah bermula sejak zaman dinasti Shang. Berkembang ketika dinasti Zhou. Pendidikan semasa dinasti Qing menekankan aspek pemahaman perundangan. Diasaskan oleh Han Feizi, mengutamakan ketegasan undang-undang, mengawal tingkah laku manusia. Maharaja Xing Huangdi menyeragamkan sistem tulisan. Sistem pendidikan menjadi lebih tersusun. Pendidikan semasa dinasti Han pula, penubuhan sekolah tinggi di Chang'an, di peringkat daerah dan wilayah, penekanan pembelajaran ajaran Konfusianisme. Sistem pendidikan semakin bertambah baik. Wujud teknologi pembuatan kertas daripada campuran kulit pokok, sepihan rami kain dan jaring oleh Cai Lun. Matlamat sistem pendidikan ialah pertama, lulus peperiksaan perkhidmatan awam
Yang kedua, mengekalkan ajaran Konfusianisme. Ketiga, memupuk nilai moral dan etika. Keempat, memilih pegawai kerajaan dan membezakan golongan elit dengan golongan rakyat. Terdapat 3 tahap dalam sistem pendidikan di tamadun Cina. Tahap pendidikan rendah, menghafal tulisan serta buku suci tanpa memahami maknanya. Tahap pendidikan menengah, tumpuan aspek menulis karangan dan sajak. Pendidikan tinggi pula, menterjemahkan dan menginterpretasi buku suci serta pelajaran berkaitan etika upacara, adat istiadat dan tanggungjawab rakyat kepada raja dan negara. Peperiksaan perkhidmatan awam penting dalam sistem pendidikan dan kehidupan masyarakat Cina. Membolehkan seseorang menerima penghormatan dan meningkatkan taraf sosial. Telah diperkenalkan oleh Maharaja Wu semasa dinasti Han. Kekal sehingga tahun 1905. Dimansuhkan oleh Maharani Dowager Cixi. Ciri-ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awam merupakan peperiksaan yang sangat kompetitif. Hanya lelaki dibenarkan menduduki peperiksaan tanpa mengira latar belakang dan status sosial. Mengekalkan tradisi dan budaya Cina, terutamanya ajaran Konfusianisme. Larangan terhadap sebarang bentuk perubahan bagi mengekalkan keaslian tradisi Cina. Matlamat sistem peperiksaan perkhidmatan awam ialah lurus dalam peperiksaan. Calon yang berpotensi akan menerima tajaan daripada penduduk kampung. Sistem peperiksaan dikawal ketat. Sistem yang sama dilaksanakan di seluruh empayar dan mereka yang didapati meniru akan dikenakan hukuman. Calon akan dikurung sebelum peperiksaan bagi mengelakkan penipuan. Hanya yang cemerlang akan diserapkan ke dalam sistem peperiksaan kerajaan. Peperiksaan berkisar pada kandungan buku 4 buku dan 5 kitab yang dikenali sebagai 9 buku suci. Tahap pertama dalam peperiksaan ialah Xiu Cai. Dijalankan pada peringkat daerah. Terbuka kepada semua orang. Diadakan 2 kali setiap 3 tahun. Tempoh peperiksaan ialah sehari. Bilangan calon antara 500 hingga 2,000 orang. Kadar kelulusan ialah 1:35. Tahap kedua dikenali sebagai Jiren, dijalankan di ibu kota daerah. Terbuka kepada calon yang telah lulus tahap pertama. Diadakan 3 tahun sekali. Tempoh peperiksaan 3 hari. Bilangan calon antara 4,800 hingga 10,000 orang. Kadar kelulusan ialah 1:120. Tahap ketiga dikenali sebagai Jingsi, dijalankan di ibu kota kerajaan. Diadakan 3 tahun sekali. Tempoh peperiksaan selama 13 hari. Sekiranya mereka lulus peperiksaan, akan diserapkan ke dalam perkhidmatan awam kerajaan dan memperoleh pelbagai keistimewaan berdasarkan tahap kelulusan. Apabila lulus peperiksaan tahap 1, calon akan memperoleh butang keemasan dan dilekatkan pada topi.
Mereka diterima sebagai kaki tangan kerajaan peringkat rendah dan menyertai majlis santapan diraja. Sekiranya lulus peperiksaan tahap 2, akan memperoleh putang keemasan, mendapat jawatan dalam kerajaan. Rumah mereka akan mempunyai tanda nama yang diletakkan di pintu masuk serta mempunyai kaki tangan pengiring. Sekiranya lulus peperiksaan tahap 3, akan mendapat kedudukan dan pangkat tinggi dalam kerajaan dan memperoleh pelbagai keistimewaan yang lain, bukan sahaja untuk dirinya tetapi keluarga dan kampungnya. Sistem peperiksaan untuk memilih kaki tangan kerajaan telah menjadi contoh kepada negara-negara di dunia dan diamalkan hingga masa kini. Sistem ini telah melahirkan banyak sarjana seperti Tong Zhongsu yang merupakan sarjana Confucius yang terkemuka. Sejarawan Cina yang pertama iaitu Sima Qian yang menulis karya bertajuk Shiji. Sekian, terima kasih. Sekiranya tutorial saya adalah bermanfaat, sila tekan like, share dan subscribe channel saya. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye.